Dan untuk memahami, bagi kita mungkin kalau tidak arif mengenai politik di Sabah ataupun percaturan yang dilakukan oleh parti-parti politik di Sabah khususnya, untuk kita memahami JRS dan Barisan Nasional di Sabah menjalinkan kerjasama dan pengagihan kerusi-kerusi dan calon-calon dan juga kerusi. Sebagai contoh, JRS sepatutnya mendapat 13 kerusi daripada 25 kerusi parlimen yang ditandingi. Manakala BN Sabah pula mendapat 12 kerusi dan 1 kerusi DUN, iaitu di kerusi pilihan raya kecil DUN Bugaya. Kita ingin memahami bagaimana apa yang berlaku pertembungan antara calon JRS Barisan Nasional dan juga calon Perikatan Nasional ini. Saya terus saja untuk mendapatkan kearifan Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Firdausi. Respon pertama Dr. Firdausi apabila melihat kepada pertembungan antara calon JRS Barisan Nasional, Perikatan Nasional, bagaimanakah ini mungkin memberikan gambaran secara luas perbincangan politik dan juga apa yang akan mencorakkan rentak kempen pilihan raya di Sabah? Ya, Zul. Sekarangnya kita lihat ya, apabila saya tengok sejak pembelian borang tu Sabah paling tinggi 716. Jadi sudah tentu adalah perkara-perkara yang menarik dan menakjubkan berlaku ya. Seperti apa yang berlaku sekarang ini, tiba-tiba pula ada yang contohnya macam Datuk Seri Ronald Kendi bertanding di atas tiket PN. Jadi kalau kita lihat, ini adalah fenomena yang bukanlah baru sebenarnya, sebab ini fenomena pada kita tengok 2 tahun yang lalu apabila kita ada pilihan raya negeri, kita kalau setakat hanya 8 ataupun 7, 5 bertanding dalam satu kawasan tu, kita pernah sampai mencecah 13 orang. Right? Jadi ialah ini adalah fenomena di mana secara umum lah kita tengok fenomena di mana politik itu amat fluid pertama, dan juga setiap political party itu amat bergantung dengan yang lain. Jadi dan juga memandangkan fluid dan juga weak. Bukan semua parti-parti ini boleh dikatakan ada satu dominant force ya. Jadi oleh yang demikian, seperti mana yang kita dengar apabila Datuk Bong apabila buat pelancaran, apabila menamakan calon-calon tu, dia pernah kata, dia ada cakap bahawa ada yang tidak dicalonkan tu memanglah terguris hati. Right? Jadi nampaknya memang adalah yang terguris hati kalau kita tengok ni ya. Tapi Jadi Dr. Firdausi, kalau saya mencelah di situ, Datuk Seri Ronald Kendi memegang jawatan yang cukup kanan dalam Parti Bersatu, parti yang menaungi dan juga memayungi Perikatan Nasional. Tapi dalam sudut yang lain, Datuk Seri Hajiji juga melihat kepada di parti tempatan, JRS itu menunjangi semua calon-calon yang dipertandingkan dalam apa ni. Adakah konflik cukup jelas di situ, dan bagaimana kita memahami dengan apa yang berlaku daripada pagi tadi ini? Apa maksudnya dan juga bagaimana kita mengistilahkan perkara yang berlaku sebenarnya sekarang ini? Yalah, sebab mungkin kadang-kadang kita kena tengok juga secara umum, contohlah beluran ya. Contoh, kita tengok contoh ya. Mungkin Datuk Seri Kendi pun telah banyak berusaha sebelum ni, banyak bekerja keras untuk bertanding, bekerja keras untuk parlimen beliau, dan tiba-tiba pula tidak dicalonkan. Jadi saya rasa itu yang menyebabkan beliau rasa macam tidak dihargai, seperti mana juga dengan banyak calon yang berada di Semenanjung pun. Jadi mereka pun mengambil borang dan untuk bertanding di atas tiket sendiri. Dan biasanya apabila mereka bertanding di atas tiket sendiri ni, bukan sahaja Ronald Kendi, ada juga banyak pemimpin-pemimpin pun yang mengambil borang untuk mencalonkan diri sendiri di atas tiket independen. Biasanya mereka ni, mereka rasa mereka mempunyai pengaruh, pertama. Yang kedua, dia tahu mungkin calon tersebut bukanlah berpengaruh sangat. Jadi oleh yang demikian, mereka berani untuk calonkan diri. Dan mereka tahu bahawa secara umum GRS, BN ini masih, ya memang mereka bekerja sama, tapi di atas landasan yang amat fluid ya, yang tidak kukuh. Right? Jadi itu yang saya rasa banyak. Ini baru satu ya. Nanti mungkin petang nanti kita akan dengar lagi, mungkin akan ada ramai lagi nih yang akan keluar. Apa yang kita dapat jangkakan di Sabah selepas pasca penamaan calon ini? Apabila Dr. Firdausi mengatakan begitu, kami mungkin tidak dapat mengagak apa yang bakal berlaku keluar dan sebagainya. Tetapi
Apa yang kita dapat jangkakan, Doktor? Sudah tentu apa yang kita dapat jangkakan di sini adalah mungkin ada yang apabila kita tengok ada pemimpin-pemimpin yang tidak dicalonkan, lepas tu mencalonkan diri di atas tiket independen ataupun independen. Jadi apa yang kita tengok di sini mungkin ada yang mereka rasa mereka ni mungkin tidak dihargai ataupun mereka layak dicalonkan tapi tidak dicalonkan. Jadi mereka pun mencalonkan diri sendiri. Dan ini sebenarnya sudah tentu akan membawa saingan yang lebih sengit. Kita tidak tahu apa outcome election ini sebab tidak ada orang boleh predict apa yang outcome, siapa yang akan menang ke tidak. Namun ini yang membuat saingan itu lebih sengit. Tapi sebenarnya apabila lebih sengit itu, di situlah mereka memainkan peranan penting untuk mengutarakan. Sebab manifesto belum keluar lagi ya. Jadi kita tengok apa manifesto mereka dan apa yang mereka boleh lakukan yang terbaik untuk kawasan mereka. Competition is always good, right? Tapi pada masa yang sama juga kita tengok bagaimana mereka mencorak manifesto mereka. Apa yang akan berlaku, saya tidak ada crystal ball untuk tengok apa yang akan menang, right? Tapi apa yang kita boleh tahu, memang situasi akan menjadi lebih rumit di dalam keadaan lanskap politik di Sabah yang paling berbeza sangat berbanding dengan Semenanjung sebab GRS BN kawan, tapi kalau di Semenanjung itu BN adalah musuh. Jadi ini yang membuatkan Sabah itu amat unik. Dr. Firdausi mungkin perlukan crystal ball juga kerana saya mahu bertanyakan. Penganalisis politik mengatakan bahawa undi dan juga kerusi di Sabah dan juga Sarawak akan menentukan siapakah yang berkuasa di Putrajaya apabila dicampurkan dengan kerusi-kerusi di Semenanjung. Justru apabila kita mengambil situasi GRS BN sahabat di Sabah tetapi tidak Perikatan Nasional BN di Semenanjung sebagai musuh, bagaimana rumitnya sebenarnya untuk menentukan Sabah sebagai kingmaker itu? Kingmaker, ya, sebab kita kena tahu seperti mana yang saya sudah cakap tadi, memang semua gabungan politik pun memang bukanlah seperti sebelum 2018 ya, sebab sekarang ni semua komponen parti sebenarnya adalah dalam keadaan yang lemah. Tetapi GRS BN mereka cuba bergabung dan tahu bahawa bila hanya melalui gabungan ini sahaja mereka boleh kukuh dan mempertahankan tempat mereka. Itu nyata, right? Jadi betul apabila dikatakan sebagai kingmaker, alright, apabila Datuk Seri Zaid Hamidi mengatakan bahawa akan memberi jawatan TPM itu bermaksudnya dia itu bergantunglah juga dengan Sabah dan juga Sarawak. Betul, kita akan menjadi mungkin kita akan jadi kingmaker kita sebab dengan tawaran-tawaran yang ada ini. Jadi yang paling penting sekarang ini apabila menjadi kingmaker ya, satu yang kita harus lihat artinya bukan setakat hanya jawatan itu, namun kita kena ada policy deal. Apa yang sebelum ini yang telah dikatakan hak Sabah, hak Sarawak yang termaktub dalam MS63 itu, saya rasa itu kena direalisasikan. Itu amat penting. Dr. Firdausi Sufyan mengatakan bahawa banyak yang perlu ditunggu dalam politik Sabah menjelang petang ini. Itu yang akan kami bawakan di astroawi.com. Terima kasih Dr. Firdausi Sufyan kerana sudi bersama dengan kami.